Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat petang. Salam. Okey. Ramai lagi yang belum join kelas. Ketua kelas panggil mana yang belum join. Tadi saya pun dah baru message suruh join dengan segera. Sebab petang ni I have another work to do outside. So kita cepatkan sikit lah kita punya syllabus pada hari ini. Okay, before that kita buka dulu kelas kita dengan surah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. So this week is minggu yang ke-8. Alright. So you punya assignment hantar minggu ke-10. Saya ingatkan kembali lah. So minggu lepas kita dah study about chapter yang keempat tapi part belakang-belakang. And now kita nak pergi ke depan balik chapter yang keempat, organisation and environment. Then we covered dua subtopik lah hari ni. Kita akan tengok kepada decision making dan juga communication. Tapi communication ni kita potong sikit lah sampai 4.2.3 saja. Barriers will be covered next week. Alright, so without wasting our time, saya besarkan sikit lah saya punya slide ni. Okay, so ini yang kita akan discuss pada hari ini iaitu decision making. Kita ada definition, type of decision making, types of condition under decision making, group of decision making, then we have communication. Okay, the second element dalam organizational environment adalah communication. Kita akan tengok dia punya definition, dia punya proses, formal and informal organization communication. So sampai 4.2.3 lah. Okay, so yang kita dah cover minggu lepas adalah bab quality. Motivation belum lagi. Okay, so now kita kena tahu, we need to know the first thing we need to know what is organizational environment. Okay, you kena bayangkan dalam organisation, dalam kita punya organisation ni, kita punya organisation tengah-tengah. So we are surrounding by environment, persekitaran kita. Okay, environment kita ni kadang-kadang dia akan jadi positive environment, kadang-kadang dia akan jadi negative environment. Dan juga kita ada di sekeliling kita adalah others institution. Okay, syarikat-syarikat lain. So, to make sure that our business is sustainable, so we must take care of our environment ni. Contoh environment adalah rules and regulatory by the government, economic status, turun naik ekonomi, competitors, apa lagi, suppliers dan sebagainya yang berada di luar lah. Kalau yang berada di dalam, kita punya raw materials, kita punya internal yang ada di luar. So dia berada di sekitar ataupun kita panggil dia sebagai environment. Okay, so kita kena ambil tahu so that kita boleh, sebab apa? Sebab dia boleh affect performance, operation, resources kita punya syarikat. Okay. So dalam organizational environment, kita akan tengok kepada decision making. Okay, tadi kita dah tahu environment, organizational environment ni adalah benda yang berlaku di persekitaran. So it will affect, number one adalah decision making yang berlaku dalam kita punya company. Okay, so apakah itu decision making? Dia kata any person or organisation faced with a decision has a rather straightforward task at hand. Yang bermaksud semua any person ataupun orang perseorangan ataupun organisation akan berhadapan dengan decision making ni. Okay, so a decision maker must select a course of action. Mesti kena buat keputusan. Berdasarkan a set of potential alternative, berdasarkan beberapa alternatif yang kita ada. You bayangkan you have one problem. To solve this problem, you will think one or two or three solution. So bila ada solution 2-3 tu, nama dia adalah potential alternative lah.
So you kena select the best one untuk you buat keputusan. So bila you select, you dah buat decision making. Contoh orang kata, I dah buat keputusan masuk PPT, tolak masuk college swasta, tolak. Ini keputusan muktamad. Sebab you memang dah buat research dah. PPT ni macam mana, advantage-nya apa, nanti dah keluar jadi macam mana. So you dah buat decision making. Okay. Alright. So another definition of decision making is a process through which managers, ini decision making yang relate dengan organisation, which manager identify and resolve problem. So kita bila kita menjadi ketua dalam kita punya organisasi, kita kena identify dulu. Kita kena nyatakan apa problem yang berada dalam organisasi kita, and kita kena selesaikan masalah itu. And dalam masa yang sama kena fikir juga masalah itu mungkin dapat mendatangkan peluang kepada kita punya company. Okay. Memang ada masalah, tapi ada orang selesaikan masalah dengan menggunakan kos yang terlampau banyak. Okay. So kita tak nak lah, kita nak nak meningkatkan performance company. So kita tak nak gunakan banyak kos. So bila kita buat decision tu, kita kena banyak fikir. Macam-macam lah benda kena fikir tentang cost, tentang material, raw material, tentang kita punya capability dan sebagainya. Alright, seterusnya there is two types of decision making. When you think that you need to make a decision making, sebenarnya ada dua jenis decision making. Okay, kita ada program decision making dan juga non-program decision. Okay, apa yang dimaksudkan dengan program decision and non-program decision? Program decision dia adalah it is structured. Dia telah dirangka, yang konkret, yang rigid, tak boleh senang-senang untuk kita ubah. Okay, a repetitive decision that can be handled by a routine approaches. Maksudnya di sini, decision yang kita ambil, decision yang telah kita tetapkan itu boleh diguna pakai dalam rutin seharian. Contoh dia adalah rules and regulation. Rules and regulation adalah sesuatu benda yang sangat sukar untuk kita ubah. Tak boleh nak tiba-tiba nak tukar. Macam kita punya akta daripada dulu lagi kita pakai. Sampailah sekarang. And bila berlaku sesuatu rutin ataupun daily life kita contoh kita datang lambat kan. So kita kena berbalik kepada macam mana nak hukum orang yang datang lambat ni. So dia terletak di bawah decision making, program decision. Kita akan melihat kepada rules yang telah ditetapkan oleh syarikat. Mungkin dia datang lambat baru sekali. So sekali dimaafkan. 3 kali dapat surat. Macam itulah. So dia punya proses, dia punya prosedur. Okay, itu yang diprogram, program decision. Bermaksud benda yang tak boleh sewenang-wenangnya diubah. Okay, yang non-program decision adalah kita deal with unique, unusual or exceptional problem. Problem yang datang itu adalah problem yang tak disangka-sangka. Tiba-tiba terjadi, tak ada dalam plan syarikat pun. Tiba-tiba benda yang unexpected, berisiko. Okay, it is unstructured. Compared to dengan program decision, dia structured. Yang ni adalah unstructured and requires higher level management. Dia melibatkan pembuat keputusan di peringkat atasan. Dalam kita punya company mungkin CEO, pengarah, board of director yang akan keluarkan keputusan tersebut. For example, government decision to prevent H1N1 by stop all the travelling outside countries. Sama lah macam sekarang. COVID-19 pun tak membenarkan kita keluar daripada negara. Okay, so ini keputusan yang dibuat oleh government peringkat tertinggi. MKN, KKM, kita punya PM dan sebagainya. Kita sebagai rakyat, kita akulah dengan decision tersebut. Sebab kita tahu decision yang mereka lakukan ni dah ditimbang tara. Banyak benda dah mereka dah consider. So itu adalah keputusan yang muktamad lah. Tak boleh lintas negeri pun muktamad juga. Kena duduk di rumah, kena fikir PD pun muktamad juga.
Okay. Right, seterusnya kita nak tengok kepada, kalau tadi 2 types of decision, sekarang adalah 3 jenis kondisi ataupun situation di bawah decision making. Okay, kita ada 3 condition under certainty ataupun kondisi di bawah kepastian certainty, condition under risk di bawah risiko, condition under uncertainty tak pasti. Okay, so the first one, condition under certainty, decision maker tahu exactly what will happen and able to predict the outcome precisely. Bermaksud dia dah tahu dah selepas ini apa yang akan terjadi. Dan benda tu memang exactly terjadi pun. Okay, sebab tu dia kata pasti, certainty, pasti terjadi. Okay. For example, dia kata if you put 100 in bank under fixed deposit or a year at 5% interest, you masukkan duit dalam bank under fixed deposit 1,000. You simpan lah. So you memang tahu, you diberitahu oleh yang bekerja dalam bank tu, cashier dia tu diberitahu, dalam agreement pun ada dinyatakan every year 5% interest will be deduct from your account. So 5% daripada 1,000 bermaksud RM50 setelah setahun lah. So benda ni benda yang pasti. Nanti later on lepas setahun dia kata kalau you tak tambah duit lah, kenapa berkurang pula? Sebab you kena bayar interest. So benda tu benda yang you dah tahu dan bila terjadinya benda tu memang berlaku. You hari ni you buat account bank, you dah tahu dah memang ada 5% interest. 1 year after memang benda tu akan terjadi pun, ditolak RM50. Itu ada benda, itu adalah kondisi di bawah kepastian. Condition under risk pula bermaksud refer to future condition. Dia refer kepada benda yang akan berlaku that are not always known, yang kita tak selalunya kita boleh tahu dia punya kondisi itu in advance. Okay, condition yang akan datang kita tak selalunya boleh predict. Some information is available. Mungkin kita ada sedikit informasi tapi tak cukup untuk predict the future. For example, dia kata what is the result for my MGT 028? Siapa boleh bagi tahu saya? Puan, saya rasa saya confirm dah saya rasa macam Puan tak yakin, saya macam tak yakin, saya rasa saya dapat C kot. You pun akan menggunakan perkataan kot sebab you memang tak pasti. So benda tu adalah benda yang berisiko, tetapi kita pun tak dapat nak predict barangkalian dia. Okay. So another one adalah condition under uncertainty, benda yang tak pasti. Situation in which the individual cannot even assign probability. Tidak boleh tetapkan kebarangkalian to each of the possible states of nature, and assumption is made that the individual has no information or intuitive judgment. Benda yang pada masa akan datang tu kita tak boleh nak predict. Kita tak ada pun information nak predict macam mana. Tak pasti langsung. Okay. For example, if I don't put an effort to study, I will get good result. Dia kata kalau dia tak study elok-elok pun dia akan dapat good result. So benda ni benda yang uncertainty. Ada orang yang tak berapa nak study tapi dia pandai, dikurniakan dengan pemahaman yang tinggi, so dia dapat better result. Ada orang yang study bulan habis-habis tapi result so-so je. So condition under uncertainty ni dia berkait rapat dengan qada dan qada Allah lah. Kalau Allah nak bagi, dia tak akan bagi. Kalau dia kata dia nak hold dulu rezeki you, so masa akan datanglah benda tu akan terjadi. Kita pun tak pasti. Okay, kena faham condition under certainty adalah benda yang pasti. Condition under risk adalah benda yang benda yang kita tak boleh selalu predict.
And information yang kita, even though kita ada information yang sedikit, condition under uncertainty pula adalah kita tak ada langsung information, tak ada langsung maklumat dan tak boleh nak predict pun. Okay. Alright. So ini adalah group decision making. Okay. When you are working in one organisation, dalam sebuah organisasi ataupun bisnes, kita mesti tak nak hari-hari kita akan berdepan dengan decision making. Okay, so kebanyakannya kita akan buat group decision making. Okay, kita berada di satu department, contoh department marketing. So ada masalah sales, so kita akan sit together, mungkin akan buat ice breaking dan sebagainya, keluar ataupun menggunakan Ishikawa diagram, keluarkan faktor-faktor kegagalan. So nanti kita akan buat decision making dalam group. Okay, itu maksudnya. Alright, kejap ya. Okay, dah cover dah pasal topik decision making. And now the second subtopic adalah communication. Kalau kita cakap pasal communication ni, semua orang dapat bayangkan macam kita bercakap dengan orang lah. Kalau cakap seorang-seorang bukan bermaksud communication, dia monolog. So kita kena, bila kita when we talk about the communication, they must involve more than 2%. Seorang mesti cakap dengan seorang ataupun seorang cakap dengan lebih pada seorang. Cakap dengan 2 orang, cakap dengan 3 orang, barulah berlaku communication. Okay, so dia kata kat sini, excellent in communication can do more to advance organisation. It's true. When we have a strong communication in our organisation, dia akan menghasilkan organisasi yang bagus. Or a promising career than almost any other factor. Nak berbanding dengan faktor-faktor lain, faktor communication ini adalah lebih penting. Okay, so dalam sebuah bisnes sangat penting untuk kita berkomunikasi sesama klik. Okay. Dan seterusnya ada beberapa lagi definition tentang communication. Stoner and Gilbert kata, the process by which people seek to share meaning. Orang nak share, kita punya interest, kita nak share benda yang sama. So kita akan berkomunikasi dengan kawan kita via the transmission of symbolic message. Perkataan-perkataan yang keluar pada mulut kita ni menggunakan bahasa yang difahami. Okay. Barton and Martin pula cakap, the exchange of message between people. Mesti ada between, antara orang-orang. For the purpose of achieving common meaning. For the purpose of masing-masing faham apa yang mereka tuturkan, masing-masing memberi respon. Okay, and kita boleh concludekan maksud communication ini, the process of exchanging information. Proses untuk kita exchange maklumat-maklumat which involve the process of, yang mana bila kita buat proses changing maklumat tadi tu melibatkan proses of sending, menghantar, dan receiving, menerima the information. Kalau contoh saya ni tengah buat lecture sekarang ni, so saya receiving ke saya sending information? Sending. Ni cakap sending. Lagi? Orang lain? Sending. Laki mana? Wakil laki tak ada? Selagi tak jawab, saya diam macam ni lah. Sending mana? Alhamdulillah. Ada juga wakil. Okay, saya adalah orang yang menghantar maklumat. So receiving adalah you all lah. Okay. And now we want to see the communication process. You kena ingat diagram ni. Okay. So bila kita berkomunikasi sebenarnya, the first thing kena ada orang yang menyampaikan. Ini adalah sender. Orang yang menerima message adalah receiver. So kita akan sender hantar message kepada receiver melalui medium apa? Okay, ini adalah medium. So sender menghantar message
Itu adalah kita namakan process of encoding. Bila dia sampai kepada receiver, receiver akan interpret, nama dia adalah interpret the information, nama dia adalah decoding. Bila receiver faham apa yang sender tanya, for example, so dia akan hantar message dalam bentuk feedback, dia akan jawab lah. Contoh sender kata dah makan, so dia akan dia punya word yang keluar tu dah makan. Bahasa Melayu, so kita dah encode message tersebut. So message itu disampaikan face to face. So medium ni adalah face to face. Sampai kepada receiver akan translate. Dah makan ke? So dia faham. Okay, dia tanya aku dah makan ke tidak. So dia sebenarnya telah melakukan proses decoding. Dia translate. Okay, so dia bagi feedback, message tersebut dihantar kembali kepada sender. Dia kata belum, tak makan lagi. Macam tu proses dia. Tak apa, nanti kita akan go through one by one kita punya item ni. Okay, so di tengah-tengah ni adalah noise, benda yang mengganggu kita punya communication process. So you ingat diagram ni sebab saya nak terangkan satu persatu. Okay, sender ini adalah siapa yang menyampaikan maklumat. Anyone who wants to convey, sampaikan or seek information ataupun nakkan maklumat, idea or concept to another person. So dia adalah seorang yang nakkan maklumat, seorang yang nak menyampaikan, bukan saja maklumat, idea dan konsep daripada orang lain. Kalau dia kata seek for information, idea or concept, bermaksud dia nak bertanya kepada orang lain. In an organisation, the sender can be manager, subordinates, customer, supplier. Contoh kepada sender lah. Okay. So receiver pula adalah orang yang sender direct or send the message. Yang sender send message adalah kepada receiver, orang yang menerima information. Okay, ataupun orang yang nak menjawab kepada soalan sender tadi tu. The number of receiver to the message can be 1, 2 or many. Sender can be one person, but the receiver must be 1 to more. Satu ataupun lebih. Okay, tak boleh tak ada langsung receiver. Okay, so message adalah maklumat tadi adalah message lah. Okay, it could be an idea, concept, information formulated by the sender to be sent to receiver. Dia adalah benda yang berbentuk idea, konsep, information yang dihantar oleh sender kepada receiver. For example, a message may be in spoken words, in writing. Okay, kalau saya cakap sekarang ni communication yang berlaku antara saya dan you all, message apa yang saya sampaikan sekarang ni? Message apa? Information. Okay, good information. Spesifik sikit. Duk pumpang-pumpang bertadi ni kita pasal apa? Hainafi kata information, betul. Information apa tu? Pasal communication. Ya, saya cerita pasal communication lah. Okay, so information yang saya bagi ni adalah berkaitan dengan communication. So ini message daripada saya. Saya sebagai sender kepada you all, iaitu receiver. Okay, and another one we have channel ataupun medium. Okay, medium ini yang akan carry message tadi tu daripada sender sampai kepada receiver. So kita menggunakan channel ataupun medium, for example, telefon, paper, apa lagi? Contoh sekarang ni yang kita tengah berinteraksi ni, kita menggunakan medium apa? Kita menggunakan channel apa? Google Meet. Good Haziq, Google Meet. Itulah channel kita, tak semestinya telefon dengan paper tadi. Macam-macam dah sekarang ni.
Okay, menggunakan telefon, menggunakan email, tu pun you berinteraksi. You menggunakan paper untuk writing, macam-macam lah. Benda yang boleh menyampaikan maklumat kepada orang lain. WhatsApp, Facebook pun you berhubung juga. Tapi itu adalah kita kategorikan dia sebagai non-verbal. You takkan dengar lah suara dia bila dia tulis message tu kan. Kecuali kalau guna voice note. Right, so encoding pula adalah kita balik semula pada kita punya diagram encoding di sini. Okay, decoding di sini. Okay. So apakah itu encoding? Selecting the symbol to compose a message. Kita pilih simbol. Encoding ni adalah proses. So kita nak pilih simbol untuk kita sampaikan message itu. It involves the sender translating the information into a symbol or series of symbols before transmitting them to the receiver. So bermaksud simbol-simbol ini adalah perkataan-perkataan lah yang keluar daripada mulut, bahasa yang digunakan dan sebagainya. So itu adalah simbolnya, bukanlah nak kata you bayangkan bila you bercakap ni keluar word-word. Itulah simbol dia. Okay. Bila word tu dah dikeluarkan, dia dah pun di-encode, so barulah dia akan hantar kepada receiver. Okay, bila receiver terima, dia akan decode balik perkataan-perkataan tu. Dia akan translate the symbol. Dia akan interpreting its meaning. Macam tadi saya kata, dah makan ke? So dia akan encoding process will take part first. Dia akan keluarkan simbol perkataan itu sampai kepada receiver, dia akan decode lah, decoding. So dia faham, dia tanya makan tadi tu kan. So receiver akan bagi feedback. It is the receiver response. Adalah tindak balas daripada receiver ataupun reaction kepada message yang sender sampaikan. Okay. So dia macam akan bagi some reaction lah, some respond. Okay, so dia akan mungkin jawapan yang akan dibagi tidak ataupun ya, dia akan angguk ke, digeleng ke, yang tu pun dikira sebagai feedback. Right, so last but not least, dalam communication process kita ada noise yang berada di tengah-tengah tadi tu. So noise ini adalah benda yang kita perlu elakkan sebab dia adalah disturbance that interfere, benda yang mengganggu or become a barrier, benda yang menghalang message daripada reaching the receiver, daripada message tersebut daripada sampai kepada receiver, penerima. Dia tak nak bagilah. Okay, so nanti kita akan tengok apakah jenis-jenis noise, macam mana kita nak overcome noise. Okay. Seterusnya adalah formal dan juga informal organization communication. Bila kita bercakap, bila kita berhubung ni, sebenarnya kita ada formal punya communication dengan informal punya communication. Biasanya formal ni you cakap dengan lecturer, you cakap dengan orang yang lebih tua daripada you, orang yang ada pangkat dan sebagainya. So formal lah percakapan kita tu. Okay, informal pula ada benda-benda yang you cakap dengan kawan-kawan, you gossip dengan kawan-kawan ke, you mengumpat ke apa ke, tu adalah informal. Biasa formal ni berkait dengan kerja lah. Okay, so dalam formal kita ada dua channel. The first one vertical communication, second one literal or horizontal communication. Vertical adalah yang menegak. Okay, a communication system in which message or information move outward. Communication itu bergerak ke atas dan juga bergerak ke bawah. Okay, bila communication itu adalah communication yang bergerak ke atas, bermaksud information tersebut disampaikan oleh orang bawahan kepada orang yang berada di atas. Kita punya driver report kepada manager, hari ni kereta pancit contoh. Okay, dia report kepada orang atasan. Downward communication pula, manager pula pass the information kepada the whole organisation or the whole employees.
Dia pass. Mungkin dia nak bagi tahu vision baru, mungkin dia nak bagi tahu ada ada bonus baru ke. So manager akan pass the information kepada orang bawahan, employee biasa. So itu namanya downward, ke bawah. Kalau orang bawah beritahu orang atas, dia adalah upward. Okay, itu adalah vertical. The second one adalah horizontal, yang mendata ni. Okay, so bermaksud yang berdata ini movement or flow of information between individual at the same level. Bahagian pengurusan kerani. Kerani sembang dengan kerani lah, bagi tahu information di level yang sama. Pengarah ada meeting, so dia meeting board of director saja. So ada communication dengan level yang sama. Alright. Seterusnya adalah informal communication channels. Okay. Informal communication channel juga dinamakan sebagai grapevines. Kenapa nama dia grapevine? Anggur, sebab ada anggur yang gugusan anggur yang straight. Ada gugusan anggur yang berterabur. So ini adalah information communication channel yang tak information pula. Informal, yang tak formal. Okay. So the message passed among the members are likely to be inaccurate. Biasalah kalau kita berkomunikasi secara tak formal ni, biasanya message yang kita sampaikan itu kadang-kadang tidak tepat ataupun distorted, berputar belik, ataupun telah pun ditambah edit ataupun filter, ditapis. Okay. So there are 4 types of grapevines chain which manager should know. As a manager, you need to understand that informal communication we have 4 types. The first one adalah single strand. The second one adalah gossip chain. Third, probability chain, and the last one, cluster chain. Okay, kita akan go through one by one. So single strand ini adalah bila seseorang ingin sampaikan maklumat. Okay, Mr. A sampaikan maklumat kepada Mr. B. Dan Mr. B sampaikan pula maklumat kepada Mr. C. Sampaikan lagi kepada Mr. D. Dan Mr. E, Mr. F. So dia adalah satu rangkaian ataupun satu baris. Okay. As the information reach J, contohlah information daripada A ni sampailah ke pihak J tu, dia berita tersebut sebenarnya dah pun inaccurate or incorrect. Okay. So rantaian ini adalah sangat tidak bagus. Less accurate in channeling information because information that move from one another are added, tadi saya kata filtered, passed in the way the sender would find it interesting and juicy to convey. Tambah-tambahlah penyedap cerita. Pernah main tak orang panggil dulu macam radio buruk ke apa entah, bila you buat sukan nikah di keluarga ke, orang depan ni dapat information makan malam, menu kari ayam dan sambal tumis. Tu information. Si A bila dah baca dia sampaikan pada si B. B sampai kepada C. Sampai ke E tu mungkin information dah berkurang ataupun bertambah. Makan malam masak kari. Yang lain-lain tu dah tak ingat dah. Ataupun dia tambah. Makan malam masak kari dan sambal tumis berserta ikan. Contoh, dia tak ingat. Bila tak ingat dia tambah-tambah pula. Okay, so tak bagus. Single strand adalah communication yang sangat tidak accurate. Okay, kalau kita boleh tengok dia punya diagram, dia berbentuk selari macam itulah, straight line travel. Right. Yang kedua adalah gossip. Everyone's talking about it. Semua orang bercakap mengenai perkara itu. Itulah gossip. Tak kira lah
kontroversi ataupun tidak kontroversi. Okay, biasanya this chain is often using to convey information that is interesting and is non-job related. Maklumat itu sangatlah menarik untuk didengar dan juga tak ada kena-mengena pun dengan kita punya pekerjaan. Okay. Dia kata the news must be interesting to hear. As such, when Mr. A hears it, he quickly conveys it to be as many people, to friends, to relative and even to the boss. Bila Mr. A ni dengar contoh CEO nak naikkan gaji, dia dengar masa dia makan, contoh dia makan kat restoran yang ada CEO. So benda tu benda yang menarik untuk didengar. Okay, bila dia sampai dekat pejabat, so dia kongsikan dengan beberapa orang, termasuklah bos. Okay, so maksudnya konsep gosip ini adalah one person tells many. Seorang bagi tahu semua orang. Konsep lah gosip pada masa sekarang bukan hanya bila kita face to face. Kita ada keyboard warrior dekat social media. Kita ada makcik bawang dekat social media. Dapat tahu satu berita, sebarkan. Sebab tu orang kata tak pasti jangan sebar. Okay. So kita tengok dia punya rantaian, seorang dapat satu maklumat, dia sebarluaskan kepada beberapa orang, termasuklah kenalan, saudara mara dan juga bos. Right, seterusnya adalah probability. Kemungkinan, probability, kebarangkalian. Okay. Individual may have some information that may not be interesting but useful to some people. Saya ada maklumat yang mungkin tak berapa nak interesting, yang tak berapa nak interested saya ada maklumat tersebut. Dan bila saya kongsikan, mungkin ada orang yang rasa benda itu sangat berguna. Mungkin ada orang yang dengar rasa macam tak related pun dengan dia. So tak payahlah dengar sangat macam tu. Okay. He will not only relate the information to individual or group that need to know and will benefit from the news. Maklumat macam saya mention tadi lah, maklumat yang disampaikan itu mungkin mendatangkan kebaikan pada orang lain yang mendengar dan juga mungkin tak mendatangkan kebaikan pada orang lain, pada orang yang bukan yang terlibat lah. The other people who get the news may tell others at random or may not convey it to others people. Bila saya bagi tahu information, 2-3 orang yang related, yang rasa benda tu berguna, dia pula akan sebarkan kepada orang lain. Tapi ada golongan yang ada orang yang rasa macam tak penting, so dia terstop kat situ lah. Dia pun tak sebarkan sebab dia pun rasa macam tak penting pada diri dia, so tak payah pada orang lain. Macam tu. Contoh, and another one, information is mildly interesting but significant. Kurang menarik tapi penting. Contoh dalam grup besar kita, PPT, Telegram kita. Puan Zainal kata, alright, fasa 2 masuk 24-25 hari tu kan. Kepada pelajar yang ada nama yang fasa 2, bersiap sedia, sediakan dokumen yang diperlukan, dia mention macam tu. So bila kita check nama, nama kita ada dalam fasa 2. So bermaksud information tersebut sampai kepada kita, ada related dengan kita. Sebab information tersebut signifikan, penting kepada kita yang masuk ke kampus fasa 2 ni. Tapi informasi tersebut juga dikongsikan kepada orang lain, kepada orang yang bukan fasa 2, tak masuk ke kampus pun. Tapi dia dapat informasi tersebut juga. Sebab dia baca, ni fasa 2, masuk ke kampus, tak ada kena pun dengan aku. Tapi dia tahu. Tapi dia akan stop kat situ je lah. Dia tak ada pun nak cerita ke orang lain dah. Dia tak adalah nak beritahu dekat mak ayah dia sebab dia tak related. Dia tak masuk kampus.
Bila hak yang masuk kampus ni, dia kata bila dia baca information, oh ni related dengan aku ni, beritahu mak ayah kena masuk sekian-sekian hari bulan, nak kena sediakan ni dan sebagainya. Mak ayah pula bagi tahu dekat bos nak minta cuti. So dia adalah probability. Dia macam yang dia boleh jadi relate, dia boleh jadi tak relate. Kalau yang relate dia sebarkan, tak relate dia stop kat situ information. Baik, kita tengok dia punya diagram, dia berbentuk macam ni lah. Contoh ni Puan Zarina je, dia sharekan dia punya information kepada 3 orang. Tetapi dia relate information tersebut terkena kepada 2 orang ni. Tapi dia tak terkena pada seorang ni. So seorang ni duduk diam je lah. Dia tak ada bagi reaction. Bila dia kena dengan seorang, dengan 2 lagi ni, dia ni pun sebarkan lagi kepada orang lain. Okay. Hak ni mungkin dah relate dengan dia dah. Tapi dia tak nak sebarkan kepada orang lain. Boleh jadi macam tu lah sebab pertama dia probability kebarangkalian. Kita pakai sebar je. Kena-kena lah, tak kena macam tu. Alright. So last but not least adalah cluster. Cluster ini dikenali sebagai the dominant grade 1 pattern yang paling banyak digunakan. Okay. A person may convey information, seorang sampaikan maklumat to a few chosen. Kena pegang perkataan chosen. Individual. Dia akan bagi tahu maklumat kepada mereka yang dia pilih sahaja. Berbeza dengan probability tu. Semua sebar. Tapi dalam kluster dia pilih. Nama pun kluster kan. Bila kita dalam pandemik ni ada kluster-kluster. Termasuk selected people. Okay. Chosen individual. Okay. This individual then pass on the information to a few more selected individual. So bila dah sampaikan maklumat, bila saya sampaikan maklumat kepada orang yang saya pilih ni, mereka yang terpilih tadi sampaikan pula kepada orang yang mereka pilih. Okay. From special chosen individual who are then trying or obtain some favor. Selalunya kita nak minta tolong lah. So bila kita nak, contoh kita ada masalah kewangan, nak minta tolong. Kita tak ada lah nak bagi tahu semua orang yang kita ni tengah tak ada duit kan. So mesti kita akan pergi kepada mereka yang dekat dengan kita atau mereka yang kita percaya. Okay. The information that is conveyed is usually interesting. Benda yang menarik, ada job related and most up to date. Benda yang terkini, information terkini. Contoh saya bagi tahu tadi, you ada masalah. Contoh you lah. Ada student PPT, ada masalah keuangan. So agak-agaknya dia nak kena berjumpa dengan siapa. Of course lah dia akan bertanya kepada mungkin saya, Puan Seri, Puan Zarina yang manage kita punya PPT ni. So tanya, Puan ada tak bantuan untuk saya nak meneruskan kehidupan sebagai student UiTM. Walaupun dah ada you punya allowance, tapi baru-baru ni saya ditimpa bencana. Saya na'udzubillah positif. Okay. So ada tak apa-apa bantuan? So you bagi tahu kepada mereka yang you dah select. Bukan beritahu satu dunia. Contoh macam tu lah. So bila you beritahu dekat kami, contoh Puan Zarina senang, you beritahu kat Puan Zarina, so Puan Zarina akan take action. Dia akan sebarkan perkara itu kepada mereka yang berkenaan lah, kepada pihak HEP yang menjaga kebajikan pelajar. Sampaikan, ya Izwani. Izwani angkat tangan kenapa? Tekan mungkin. Okay, so dia pun sebarkan kepada HEP, kepada Dr. Azian. So Dr. Azian kata, kita ada sediakan bantuan kepada mereka yang terkena COVID, pelajar yang terkena COVID, bantuan sebanyak RM100.
Okay, so nanti Dr. Azin berkomunikasi pula dengan pihak bendahari. Last sekali you dapatlah bantuan tersebut. Boleh faham ke konsep kluster? Hello? Tidak ke? Boleh. Madam. So kalau you tengok diagram berbentuk begini. Seorang bagi tahu dekat selected people. Okay, then selected people ni bagi tahu juga selected people yang diorang pilih. Okay, so itu adalah cluster ataupun nama lain selective and most common. Terpilih dan juga selalu digunakan. Macam you juga nak sembang-sembang kan. You mesti sembang dengan kawan-kawan yang you kenal. Yang tak kenal tu tak sembang pun. Takkan yang tak kenal tu tiba-tiba nak tanya benda yang tak sepatutnya. Mesti kawan-kawan you je tahu kondisi ataupun cerita yang you sembangkan tu. Dia macam itulah contoh dia untuk kluster ni. Right, so kita dah habis dah discuss pasal topik hari ini iaitu decision making dan juga communication. Okay, communication we covered about topik definition, process dan juga formal as well as informal communication. 6 communication barrier insyaAllah will be covered next week. Alright, setakat ni ada apa-apa nak ditanya tentang kita punya syllabus pada hari ini? Ada? Crystal clear ke? Clear ke semua yang saya bagi tahu hari ni? Clear, madam. Clear Boleh faham Kalau ada apa-apa tak nak tanya, tanya straightforward dengan saya. Okay. Izzati boleh. Alright, so saya nak sentuh sikit tentang penghantaran, bukan assignment tugasan every week that I have given to you. Jangan ingat saya tak check. Saya memang akan check sebab saya nak hantar report kepada koordinator kita. Alright, so saya nak tunjuk sikit lah setakat hari ni yang saya terima, even though saya kata hantar sebelum any updates, please inform me before Sunday. Before Sunday lah. Sunday tu adalah hari yang terakhir lah. So hari ni ada hari Selasa dah pun. Okay, so ini laporan yang saya terima. Untuk kelas you sebenarnya ramai yang tak completekan saya punya tugasan. Sebab apa saya tanya dalam kelas, dalam group, any student who are already submit your assignment but when you check your name ada pangkah-pangkah, ada warna kuning ni, kalau you memang betul-betul buat tugasan saya, please send me your foto lah ataupun screenshot ke apa ke supaya saya dapat verify dan ubahlah you punya penghantaran tugasan ini. Ramai yang message. Alhamdulillah lah. Okay, tapi ada juga yang tak message. Yang tak beritahu dah siap ke tak siap ke, tak tahu. Alright, so saya nak panggil dulu. Mana Azazami? Azazami mana? Madam, Azazami tu dah berhenti ke? Azazami dah berhenti. Okey, kejap ya. Sebab saya dapat list nama ni daripada YouFuture tau. So bermaksud dia tak update lagi siapa yang dah ni. Okey, nanti kejap Masyitah saya nak okey, berhenti. Sama ke dengan Maria Syahirah ni? Maria Syahirah, Masyitah berhenti juga? Dia ada, madam. Tak, madam. Dia ada. Ada. Ada? Maria ada dalam kelas saya sekarang ke? Ni ada Maria Syahirah Suhaini. Maria. Oh, Maria. Tak nak bersuara dah. Hamka mana Hamka?
Maria hadir tapi Maria tak hantar assignment. Hamka ada? Hamka pun ada dalam ni. Hamka? Ya saya madam. Hamka, awak tak Ada? hantar ni. Week 1 dengan week 6 ni. Betul? Tapi dah tak nak submit ke macam mana? Okey madam, nanti saya buat yang week 1 punya tu. Saya hantar. Okey. Aziz. Aziz week 1 ni, 1 je lagi ni. Boleh buat Aziz? Tak silap saya dah Boleh buat. Aziz? Kalau dah buat, nanti hantar je gambar dekat saya. Okey. Hantar gambar Ni pun 1 je lagi, Najwa Syafiqah. Saya dah buat madam, nanti saya screenshot. Baik. Senang macam tu. Dah buat screenshot, settle. Alia Maisara ada? Okey madam. Mana Alia? Alia ada? Alia Nur Alia Maisara. Ada ni Alia Maisara ni. Tak nak menyaut. Izzati mana Izzati? Nur Izzati? 1 lagi ni. Izzati tak ada. Tak ada ni. Saya madam. Ada 1 lagi awak tak hantar ni. Minggu yang ke-6. Dah buat belum? Kalau dah buat, hantar cepat-cepat dekat saya. Okey. Aliah Mastura pun ada 1 lagi. Ada satu-satu ni saya tak risau sangat sebab mungkin ada yang memang tak buat, ada yang dah buat tapi lupa nak hantar dan sebagainya. Yang tak buat banyak ni Anisha, Nur Anisha. Saya madam. Kuat sikit Anisha, tak dengar. Ada seorang lagi. Anisha, banyak lagi tak hantar ni? Nanti saya hantar madam. Okey. Alia Maisara seorang lagi. Mana dia? So ada 2 orang Alia Maisara ke macam mana? Dia check kat tepi ni, dia kata Alia Maisara lagi seorang, bukan saya madam. Awak Alia Maisara binti apa? Ni Alia. Awak Alia. Betul. Ni Alia Maisara. Okey. Ini adalah Alia Maisara binti Syaiful Fadli. Alright, dah settle. So ini adalah Alia lain. So bermaksud dia memang tak ada dalam ni lah ya. Saya tengok pun tak ada ni. Okey. Izwani pun ada 2 lagi. Syami. Syami ada dalam ni. Syami Ishraq ada ni. Syami tak hantar langsung ni. Nak hantar ke tak nak dah? Dah surrender dah tak nak hantar. Macam mana tu? Syami nak hantar ke tak? Tak tahu nak hantar kat mana. Message je saya, WhatsApp je saya. You hantar dalam WhatsApp saya pun saya terima dah sekarang ni. Dah tak larat dah nak tunjuk hantar dekat mana. You hantar dekat situ pun saya terima dah. Okay? Right, itu sajalah. Hal lain, well done. Tahniah kepada diri anda yang telah berjaya submit saya punya tugasan. Apa dia Syami kata? Tak siap lagi. Bagi siap lah. Bagi siap. Ya, dah siap nanti beritahu saya. Saya memang dah hantar dah pun report ni. Nanti kalau pun saya tanya, jawablah macam tu. Nanti saya akan hantar. Okay. Yang mana dah complete ni, saya nak bagi tahu lagi sekali. Tahniah kepada diri anda. Bukan senang ya. Kalau you tengok ada kawan-kawan yang tak berjaya nak hantar ni. Ada dugaan-dugaan dia lah. Okay. Kenapa tiba-tiba nama Ijab kat sini? Tak muat. Razin Najwa. Panjang tu nama dia. Okay. Anything that you want to share? Ada apa-apa nak tanya ke?
Ada sebelum kita end kita punya kelas ni? Tak ada madam. Madam saya bermata. Okey Haziq. Nanti saya akan ni lah tukarkan status awak. Satu je lagi tu. Okay. Kalau tak ada apa-apa, kalau lah lepas ni ada apa-apa, tanya terus. Kelas saya ada kelas B. Kelas B setakat ni is the best class lah. Tak ada colour kuning. Semua hantar. Okay. So you jangan rasa macam yang kuning-kuning ni, jangan rasa macam yelah kita lah yang tak bagus. Bukan. Kita bagi tahu ni, saya tunjuk ni bukan saya nak malukan you all. Okay. Saya tunjuk ni saya nak suruh you ada rasa tanggungjawab lah. Okay. Bila you tak nak hantar, bagi tahu saya kenapa tak nak hantar. Okay. Kalau yang perlukan masa pun, bagi tahu saya, madam saya tak sempat, boleh tak saya extend sehari 2. Bagi tahu. Bila you tak bagi tahu, saya tak tahu kondisi you all ni. Nak jumpa lagi lah tak? Kalau jumpa, maybe kita boleh nampak air muka you all ni. Boleh nampak muka berkerut. Maybe lah saya rasa macam, mungkin dia ada masalah lain ni, nak kena tanya ni. So sekarang kita tak ada, situasi tu tak ada. So you kena banyak berkomunikasi dengan lecturer lah. Okay. Baik, so kita sudahi kelas kita dengan tasbih kifarah dan juga surah Al-As. Ashita, saya buat nota ni chapter 1 sampai chapter 3 sahaja. Sebab ini chapter yang masuk dalam kita punya midterm test. Chapter 4, chapter 5 tak perlulah. So you boleh ambil masa kita ni, ada sejam lebih lagi ni, buat assignment. Assignment dimension of quality dalam masa kelas saya ni. Jangan buang masa lah. Dan pergi tidur, pergi tengok TV, pergi main game. Tentanglah kelas Confinity lebih awal, buat macam-macam kerja. Janganlah buat assignment. Okay, lupa nak bagi tahu. Sebaik Macam tanya nota. Okay, kita punya midterm test ataupun ujian pertengahan semester bahasa Melayunya. So ujian lah ni akan insyaAllah dilakukan pada hari Jumaat petang. So you all memang tak ada kelas petang kan Jumaat? Ada. Betul, kelas petang. Nanti saya akan bagi tahu pukul berapa kita punya test. Kita punya test insyaAllah will be conducted using Google Form. Okay, guna Google Form, contain 50 question. Ada 50 soalan, ada 2 part. Part true and false, part multiple choices ataupun ABC. Senang kata, exam ini adalah exam objektif. Okay, chapter 1 sampai 3. Saya buat serentak satu PPT. Akan jawab soalan yang sama pada waktu yang sama. Alright. Nanti kalau tak faham tentang kita punya midterm test ni, tanya balik lah. Betul ke madam hari Jumaat? Tanya balik. Jangan diam seorang-seorang. Okay. Jadi kita tutup. Ya, Jumaat ini. Pukul berapa madam? Nanti saya bagi tahu balik. Saya nak kena tanya dengan partner saya, Puan Salina. Okay. Right. Ada apa-apa lagi? Madam, Ya, Ain. yang pasal assignment individual tu, Ya. untuk yang 5 dimension quality tu nak kena letak gambar sekali ke? Boleh, kalau you ada gambar, you boleh masukkan. Terutamanya dalam part appendices. You tengok saya dah masukkan contoh assignment. Tak tahu, tak ingat dalam minggu yang keberapa. Tengok dalam folder Google pula. Dalam folder tu lah, Google Classroom. Ada saya masukkan references. You follow saja references tu. Gambar-gambar memang dia akan letakkan dalam appendices lah. Gambar yang related dengan produk yang you pilih. Okey, terima kasih madam. Sama-sama. Lagi? Ada? Tak ada? Okay, kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan juga surah Al-As. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini asbab kebaikan kepada saya dan juga kebaikan kepada student saya pada hari inilah. Okay, terima kasih banyak-banyak hadir ke kelas saya. Jangan lupa tick attendance dalam you feature. Tak boleh tick, beritahu saya cepat-cepat. Jangan tangguh seminggu 2. Okay, jumpa lagi minggu hadapan. Good luck untuk midterm test hari Jumaat ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Bye. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome. Sama-sama.